Digital Ideation Competition using AR on iPad. So hari ini saya menjadi moderator. Nama saya adalah Nizamuddin Mat Yusof from University Technical Malaysia Melaka. So pada hari ini kita akan sambung dengan workshop kita, iaitu workshop yang keempat, iaitu Design STEM Idea. Okay. Sebelum kita mulakan kita punya workshop ni, bolehlah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah kepada yang Muslim dan mengikut cara agama masing-masing yang lain. Fatihah. Okey. Untuk hari ini kita mulakan kita punya workshop dengan montaj My iPad STEM Idea yang pernah ditontonkan sebelum ini pada launching day. So saya playkan lagi sekali. My iPad STEM Idea. Let's go. Okey, itu adalah montaj untuk kita punya workshop. So sebelum kita mulakan workshop pada hari ini, saya ingin mengulang lagi lah seperti workshop sebelum ini, apa yang perlu dilakukan oleh para peserta semasa workshop berjalan. Ini kerana untuk memudahkan atau smoothkan perjalanan workshop kita pada hari ini. Okay. So seperti biasa kita akan mulakan workshop kita ini tepat pada pukul 3 petang. Okay. And all participants should enter the event using their name as registered. Ini kerana kadang-kadang bila kami ambil gambar, so bolehlah kami tahu siapa yang hadir pada di sini. Lepas tu kalau boleh sepanjang workshop ini berjalan, mohon kepada semua pelajar atau semua partisipan untuk turnkan mikrofon pelajar-pelajar semua dalam keadaan mode senyap ataupun silent. And this session actually is recorded. Okay. And then kalau ada apa-apa persoalan, boleh direct bertanya di dalam chat box semasa presentation ataupun semasa facilitator ataupun presenter sedang memberikan dia punya workshop. Okay. Tetapi di akhir workshop nanti kita akan ada sesi soal jawab di mana pelajar-pelajar boleh onkan semula mic and then boleh bertanya direct kepada presenter. Okay. And out of respect to the honorable presenter, we request all participants to turn on their cameras. So means that kami pun sebagai workshop designer pun boleh nampak lah keadaan peserta macam mana ketika workshop ini berjalan. Dan kalau boleh, semua peserta dimohon menggunakan background ataupun visual background workshop ini. Okay. So untuk hari ini, kita ada beberapa barisan untuk kita punya workshop, iaitu kami terdiri daripada Apple Distinguished Educator, Apple Professional Learning Provider dan juga Apple Teacher. So kalau tengok di bawah ni, ini adalah gambar-gambar kepada gambar-gambar semua presenter di dalam workshop ini. Dan pada hari ini kita akan ada presenter yang paling belah kiri sekali. Okay, kalau nampak yang tengah pegang kopi tu. Okay. So ini adalah untuk hari ini kita ada Dr. Jafizal bin Kajanto. Dia adalah seorang Apple teacher dan dia juga adalah seorang pensyarah di University Technical Malaysia Melaka. So pada hari ini dia akan menerangkan berkenaan dengan design STEM idea dan dia juga akan fokus menunjukkan kepada pelajar-pelajar semua bagaimana untuk menggunakan iMovie apps. So kalau pelajar-pelajar tengok tadi kita punya montaj yang ada drone
itu Dr. Jufizal dah bersedia? Yep, ready? Okey, ready? Okey, Yes. kepada peserta-peserta juga, jika terdapat kawan-kawan anda ataupun team member yang tidak dapat masuk ke dalam Zoom ini, bolehlah juga mohon kepada rakan-rakan yang lain untuk menonton kita punya workshop di dalam Facebook, sebab kita pun tengah live sekarang di Facebook, iaitu Apple Learning Community Malaysia. So tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan skrin ataupun workshop ini kepada Dr. Jufizal. Silakan. Alright, thank you Dr. Nizam. So, okay, I will take over the screen. Alright. Okay, so Assalamualaikum and very good afternoon to all. So, thank you for coming in. Selamat datang. Sebab saya ni hari Ahad petang, so cuaca kalau Melaka ni dah nak start hujan, so tak tahulah di bahagian tempat yang lain semua. Biar harap semua dalam keadaan yang baik lah. So hari ini kita akan sambung satu lagi, kita akan kupas sedikit kepada step yang ketiga. Okay, saya akan terangkan lepas ni. Dan juga kita akan fokus kepada satu apps yang dipanggil iMovie. Okay, so iMovie adalah native apps, maksudnya kalau beli Apple produk seperti iPhone, iPad dan sebagainya, maknanya dia dah ada sekali. Melainkan kalau awak semua dah uninstall dia lah. Kadang-kadang kita nak guna space, uninstall pula benda tu. Padahal dia penting Dia penting dan dia sangat menarik sebenarnya. Sangat banyak kegunaan. InsyaAllah saya akan kongsikan bagaimana. Okay, pertama kali mungkin saya tak kenal maka tak cinta. So saya kenalkan diri saya dulu lagi sedikit. Mungkin tadi Dr. Nizam dah terangkan nama saya. Okay, saya asal Johor, Pontian Johor. Alright, so saya buat sedikit research saya di universiti berkenaan human factors in autonomous vehicle. Okay, so mungkin adik-adik pun tahulah, anak-anak semua tahu. Kalau tak tahu, autonomous vehicle tu kereta yang insyaAllah dia akan jalan dengan sendirinya. Okay, in the future. Okay, so saya adalah pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. So nanti insyaAllah belajar pandai-pandai. Kalau ada peluang masuk UTM. UTM ni universiti di Melaka, Universiti Teknikal Malaysia Melaka. So dia berada di Melaka. So kalau berminat nak jadi mechanical engineer, mungkin insyaAllah kita boleh jumpa lah nanti di fakulti. Okay. Alright, so tanpa buang masa lagi, saya teruskan dengan kita punya outline untuk kita punya bengkel hari ini. So for today's workshop, okay, saya akan fokus yang nombor 3 ni. Okay, design. Okay, so kalau ingat, kita akan guna 4 framework ni, 4 proses ni. Okay, pada awalnya mungkin kalau ada sedikit confused, Dr. Sata dan tim ada terangkan, PM Sata dan tim ada terangkan framework yang sedikit berbeza. Dua-dua boleh guna, okay. Dua-dua boleh guna. Kalau nak pakai ini pun boleh juga. Yang biasa kami gunakan adalah yang 4 ni lah. So kita bermula dengan explore, yang mana Cikgu Razif dah terangkan pada hari kedua dengan menggunakan bersama dengan apps Pages, dan kemudian semalam Puan Reha dan juga Puan Asma menerangkan tentang plan dan juga bersama satu apps yang sangat powerful iaitu Keynote. Dan pada hari ini insyaAllah saya akan teruskan dengan yang ketiga, yang mana kita akan pergi kepada proses seterusnya adalah design. Okay, so dalam explore, plan, design dan akhirnya 4 evaluate. Evaluate ni kita test produk kita kepada pengguna. Okay, so mungkin saya boleh tunjukkan hasil akhir kami. Okay, so contoh satu akhir, contoh. Okay, saya share baru. Saya nak tunjuk yang ni pula. Okay, alright. So sekarang adik-adik, anak-anak nampak yang ni. Okay, ni satu contoh akhir lah. Ini contoh yang kami harapkan, kami expect dapat daripada adik-adik, anak-anak semua. Ini adalah satu, kalau ingat ada dua perkara yang kita mohon daripada pertandingan ni adalah, pertama adalah Pages yang menerangkan semua proses dan juga kontennya. Yang kedua adalah AR. So yang AR tu akan di cover bermula esok dan lusa dan tulat. So akan ada 3 hari cover pasal AR, dan hari ini last lah kita nak cover pasal yang dokumen ni. Okay, so inilah satu contoh. Ini yang saya buat bersama dengan Dr. Nizamuddin. Alright, so kalau ingat salah satu topik yang kita boleh tackle adalah topik waste management, seperti yang Dr. Sata
dan juga pada hari pertama telah diterangkan. So saya dan Nizamuddin, Dr. Nizamuddin nak cuba tackle masalah waste management ni. Okay. So yang pertama sekali, phase 1 kita engage in the problem. Okay, so saya buat sedikit video kat sini. Okay, so mungkin boleh tengok kejap ataupun bolehlah kita tengok. Okay, dengar suara tak? Dengar suara tak tadi? Suara mungkin terlampau slow sangat. Saya rasa. Okay, sekejap saya try adjust. Okay, dia kena optimizekan tu. Alright. Okay. 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 Finishing the lunch, Okay, alright. you are usually gonna do the dishes, while the solid waste are usually go to the dustbin. The liquid waste, such as the asam pedas gravy, is usually dumped into the sink hole. Okay, so inilah yang saya harap saya akan kongsikan bagaimana nak buat lah insyaAllah hari ini. Kita menggunakan apps yang dinamakan iMovie. So adik-adik, anak-anak dapat lihat yang saya menggunakan movie ni untuk menerangkan masalah. Okay, itulah masalah yang saya cuba nak tackle sama Dr. Nizamuddin. Sebab ingat tak, kalau kita kat rumah, kalau kita biasanya sampah-sampah macam tulang ikan, nasi terlebih sikit ke, tapi nasi kena habiskan lah tulang ikan tak habis, yang sebagainya lah yang tak boleh dimakan lagi, kita akan buang dalam tong sampah, betul kan? Tapi masalahnya biasanya kalau ada kuah, contoh macam ni lah favourite sebab saya duduk Melaka ni, memang favourite asam pedas lah orang kat Melaka ni. So biasanya liquid gravy ataupun kuah asam pedas tu lah, kita akan tuang dalam sinki. Kita tak buang dalam tong sampah kan, sebab kalau buang dalam tong sampah, nanti orang kena buang tong sampah tu, kalau bocor plastik sampah tu memang berjejer satu rumah lah. So biasanya praktikalnya adalah kita akan buang dalam sinki. Tapi ini akan menimbulkan masalah kerana ia akan menyebabkan sebab dalam asam pedas tu ada minyak dan sebagainya. So dia akan menyebabkan tersumbat lah. Okay, so macam itulah kita terangkan proses dan sebagainya. Ini Cikgu Razif dah terangkan pada hari pertama. Okay, kita terangkan lagi dan kita boleh buat juga okay, ini keynote macam ni adalah contoh yang semalam Puan Reha dan Puan Asma dah tunjukkan. So kita boleh bangunkan keynote. Kita jadikan keynote tu, kita boleh jadikan animation dan kita jadikan movie. Ni saya jadikan movie lah. Ni kita lukis-lukis ni kan. Saya lukis-lukis pakai keynote. Okay, terangkan apakah itu. Sebab bila kita tuang tadi tu, bila kita tuang asam pedas dan contohnya makanan lain lah. Kadang-kadang bukan setakat asam pedas. Kadang-kadang mak-mak kita pun buang minyak yang dah terpakai tu. Dah goreng, kadang dah goreng ikan masin tu dah tak boleh guna lagi kan. Takkan dah goreng ikan masin kita nak goreng ayam pula kan. So kita buang biasanya. Kita tuang dalam sinki tu. Okay. So itu akan menyebabkan blockage dan sebagainya. Dia akan menyebabkan blockage dan akan tersumbat. Dan bila tersumbat tu masalah lah nanti kan. Okay, so kita mulakan lagi, kita boleh tunjukkan lagi contohnya apa yang berlaku dekat US, dekat Malaysia, dan terbukti bila kita buat kajian memang hampir 70% berlaku adalah sebab tadilah tersumbat tu yang menyebabkan kenapa Indah Water selalu datang sebi sebab tersumbat. So kita boleh tunjukkanlah. Okay, saya tak nak fokus lebih sangat kepada yang dua phase pertama, saya nak fokus kepada yang ketiga. Tapi untuk saya menerangkan proses design tu, saya kena explain sikit jugalah yang awal lah. Sebab cerita dia bersambung kan. Okay, lepas tu pergi yang phase kedua kan, plan. Macam semalam Puan Reha dengan Puan Asma dah explain, kita nak terangkan macam mana kita nak generate ideas. Okay, kita nak terangkan macam mana kita dapat ideas. Okay, so contohnya idea pertama saya dengan Dr. Nizam, kita gunakan bakteria. So ada beberapa jenis bakteria ni yang kita boleh gunakan, dia akan makan tu, FOG tu, dia akan makan tadi minyak tu kan, minyak yang terkumpul tu dia boleh makan. Okay, dan dijadikan bahan yang mesra alam lah. Okay, contohnya macam ni. Ni pun saya buat di keynote. Okay. Contoh kedua pula, kita buat pakai FOG mini skimmer. Mini skimmer ni adalah, kita orang dapat idea ni bila kita tengok macam mana orang bersihkan minyak yang pernah tengok cerita movie ni, Vertical Horizon yang Mark Wahlberg kan, macam mana apa nama dia tu, pelantar minyak BP dekat Mexico punya Gulf dekat US sana, dia meletup kan, lepas tu minyak dah yalah menyebabkan pencemaran laut, minyak dah terkumpul. So macam mana dia nak bersihkan minyak tu, dia pakai satu alat dia panggil skimmer. Skimmer tu dia kumpul minyak lah, dia kumpul minyak daripada air tu,
Macam itulah dia bersihkan minyak. So kita dapat idea ni bila kita tengok macam-macam lah. Kita tengok cari inspirasi kan. Pernah tengok cerita tu kan, Nur Sumayah kan, best kan cerita tu. Saya pun tengok beberapa kali. Memang best cerita Mark Wahlberg tu. Okay. Kisah daripada kisah betul tu daripada kisah betul yang berlaku di US. Okay. Beberapa tahun lepas memang BP kena saman teruk lah. Dengan tak salah saya BP lah. Okay. So ini adalah satu lagi cara yang mana saya akan tunjukkan nanti. Kita gunakan iMovie juga lah. Kita buat di Keynote, tapi saya terangkan macam mana proses skema tu berfungsi menggunakan Keynote, saya look at Keynote dan saya masukkan dalam iMovie. Nanti saya tunjukkan lah macam mana kita masukkan. Saya tak tunjukkan yang part Keynote tu saya tunjukkan part yang iMovie. Tapi dekat sini nanti saya akan masukkan bunyi lah. Mungkin kat sini nampak hamba kan sikit, tak ada bunyi kosong kan. Nanti dekat iMovie kita akan masukkan sedikit sound effect. Okay, dia ada bunyi sikit kan. Baru dia rangsang dia telinga kita, dia pendengaran kita, dia mata kita kan. Lepas tu boleh tekan play, kita tangan kita pun bergerak. Okay. So yang ketiga, ini yang kami fokus lah. So option yang ketiga ni kita panggil passive grease trap. Yang ni kita buat pakai gravity. Okay, ini kami dapat idea juga daripada tengok konsep gravity. Okay, kami baca sikit lah pasal isu, macam mana air dengan minyak tu dia berpisah kan. Air dengan minyak dia tak boleh bercampur kan. Tapi yalah dia bercampur, tapi bila kita biarkan dia reda untuk beberapa masa, dia akan kita panggil retention time. Minyak akan duduk atas air selepas sekian masa lah. Lepas dia dah settle down, minyak akan sentiasa atas air. Kenapa? Sebab density kan. Density siapa yang lebih tinggi ke lebih rendah ke atas? Rendah. Rendah. Okey, bagus. Kalau suruh tanya semangat jawab korang bagus. Alright. Itu tanda tak tidur tu. Okay. So, nampak tak daripada yang kedua tadi, phase yang kedua, kita dapat beberapa option kan. Kita explore beberapa option. Kita explore lah, mungkin dapat idea daripada situ sini macam cakap tadi kan. Bincang dengan group member, kita dapat beberapa idea dan kita kupas idea-idea tu. Kita kupas idea-idea tu. Kita tengok apa kelebihan dia, kekurangan dia. Kita tengoklah semua benda macam mana kita nak fahamkan. Contoh, macam contoh yang saya tunjukkan tadi. Okay, akhirnya kita akan sampai ke phase nombor 3 yang mana kita panggil design. Dekat phase ni, dia sangat penting kerana dekat phase ni kita sampai dekat point kita panggil go or no go. Okay, so mungkin saya nak tunjuk balik sikit sebelum saya terus further lagi. Okay. Okay, bila sampai dekat ketiga ni, kenapa dekat phase yang ketiga ni penting? Sebab dekat sini kamu semua kena analysis dan decide. Satu je. Okay, sebab kita tak akan boleh buat semua. Even dalam kerja nanti pun bila kerja nanti dalam pekerjaan, kita akan ceritalah banyak design dan sebagainya, tapi biasa kita akan proceed dengan satu je yang terbaik lah. Sebab kalau nak buat semua, ialah cost akan lebih tinggi, masa dan sebagainya kan, facilities, resource. Okay, so kat sini penting kerana ni saya nak cakap tadi, go and no go junction. Maksudnya kalau dah terus tak boleh patah balik lah. Kalau dah decide nak buat, katakanlah tadi saya dengan Dr. Nizam dah bincang, kita bincang-bincang dah bahas, kita nak buat design yang ketiga sebab kita rasa ni ada potential, ada kita cost dia pun cantik apa semua. So inilah yang penting. Okay, so decide satu dan terus ke depan. Dan yang dua lagi tu lupakanlah, jangan dikenang-kenang lagi. Boleh nanti kenang projek lain lah, tapi untuk projek ni pilih satu dan move forward and then start building. Okay, that's why it is very important. Okay, so macam mana nak decide tu, mana yang terbaik. Okay, kita boleh gunakan satu method ni kita panggil, tak tahu dah belajar ke belum, rasa ada belajar sikit KHB pasal macam salah satu method yang kita boleh kenal, kita panggil Pew Selection Method, PUGH. Okay, so apa yang simple je konsep ni sebenarnya. Yang penting kita, kalau adik-adik anak-anak tengok kat sini, kita letak kriteria apa yang kita perlukan. Okay, contohnya kriteria kat sini, saya nak kaji berapa cepat dia boleh kurangkan FOG ni, fat, oil and grease. Fat, oil and grease. Tadi kat video atas saya mungkin laju sikit. Okay, macam mana
kecepatan ataupun ketangkasan sistem tu mengurangkan FOG dalam kumbahan, kita bagi markah. Okey, macam mana nak bagi markah? Kita kena pilih satu design ni. Okey, kan kita ada 3 option tadi kan. Saya tunjukkan 3 option. Option pertama, option kedua, option ketiga. So kita jadikan salah satu, bergantung pada kriteria, kita pilih salah satu option tu, jadikan dia comparison, jadikan dia perbandingan, jadikan dia standard. Maksudnya kalau untuk reduction untuk mengurangkan minyak dalam air kumbahan ni, kalau bakteria ni kita bagi markah 3, dia kat tengah-tengah. Okey, kalau kita compare dengan 2 ni, yang 2 ni lagi bagus lah, yang skimmer ni lagi laju. Ya, sebab kita tahu dia pakai mesin kan, dia pakai mesin yang berfungsi, tapi kita perlukan motor kat situ. Tapi grease trap dia lambat sikit. Sebab apa? Dia perlukan masa untuk, saya cakap tadi kan, air dengan minyak bercampur. Bila kita masukkan dalam grease trap nanti, dia akan perlukan sedikit masa untuk dia settle down. Baru minyak tu duduk kat atas. Kalau tak ada bercampur lagi. So in term of yang kriteria pertama, ni dapat 5 markah, ni dapat 4 markah, ni dapat 3 markah. Contoh macam tu. Contoh cost pula. Okey, apa lagi? Kalau dalam cost, bakteria, okey, bakteria ni mahal sikit. Kena beli ada sejenis bakteria khas, nama dia tu susah nak sebut dalam Latin kan. Tapi ada bakteria dia dan harga dia agak mahal. Okey, so kita bagi markah 4. Sebab apa? Okey, kalau 1 tu dia sangat poor, kalau 2 below average, 3 tu average, yang tengah-tengah. 4 bagus, 5 lagi bagus. Faham tak? Kalau okey, skimmer pula, dia cost dia very poor. Sorry tadi, saya terbalik. Kalau bakteria, cost dia tak semahal skimmer. Skimmer lagi mahal sebab tadi yang saya cakap ada mesin, dia ada skimmer tu kena ada dia ada material dia tahu yang apa? Oleophilic. Okey, kalau dah belajar di KHB, oleophilic ni adalah material yang mudah minyak suka dekat material tu. Kalau dia tak suka minyak, dia panggil oleophobic kan. Okey. So kita bagi dia markah. Kalau nanti anak-anak adik-adik kerja kan, macam lama lagi, tapi ini adalah salah satu latihan yang baik lah apa yang kita buat ni, design STEM idea ni. Kriteria ni biasanya ditentukan oleh bos kita ataupun investor. Contohnya investor tu nak, contoh saya lah, ada investor dia nak minta saya buat satu produk untuk mengurangkan pencemaran atau mengurangkan FOG dalam minyak ni, dalam sistem kumbahan. So dia yang bagi duit. So ini adalah satu kriteria juga penting. Sebab kalau kita nak buat, contohnya kan, kita nak buat skimmer, tapi dikasih bajet satu alat maksimum 300 contohnya. Dan bila kita kaji-kaji skimmer, kita check, alamak, skimmer harga dah berapa, 500 gitulah. So tak boleh jugalah. So kena ada kriteria ni dan buat sedikit pemarkahan kat sini dan nilaikan. Yang mana markah tertinggi, kita akan proceed dengan design tu. Okey, tapi penting kat sini sebab yang bagi markah ni awak. So tak boleh bias. Kena jujur lah, kena jujur betul-betul. Kalau nanti dalam alam pekerjaan biasanya bagi markah ni adalah expert. Okey, kita akan panggil contohnya orang yang expert dalam satu bidang tu, contohnya dia dalam bidang ni lah, bidang design dan sebagainya, ataupun dalam bidang ekonomi, kita panggil bahagian daripada orang di bahagian finance, bahagian duit, yang jaga duit tu. Nanti dia bagi markah, dia yang bagi markah. Okay, tapi dalam projek ni boleh juga kalau nak minta pendapat, contohnya cikgu ataupun ibu bapa yang mungkin ada pengalaman atau kan, boleh tanya. Okay, boleh tolong minta bagi markah kat sini. Okay, so macam itulah kita proceed. So kita pilih satu design dan kita proceed. Okay, lepas tu seterusnya, okay, yang ni saya just terangkan macam mana proses tu berlaku. Tak perlu detail macam saya, kalau nak detail pun boleh. Tapi saya terangkanlah macam mana air tu masuk dari sinki, dia turun ke bawah. Okay. Dan proses ni kita akan ubah jadi parts dalam awak punya sistem. So kalau boleh buat proses ni lagi cantik lah, nanti akan nampak kenapa. Okey, macam ni saya nak filter sampah. Kalau kita tuang minyak tadi kan, asam pedas dekat dalam lubang sinki, akan ada juga sisa-sisa ikan dan sebagainya terlepas kan. So jadi kita nak tahu macam mana nak tu, kita kena ada basket lah. Kat sini kita nak filter sampah tu kan. Sebab tu kat sini kita ada design basket. So kalau adik-adik buat proses ni, anak-anak buat proses ni, mungkin boleh nampak lah apa alat yang diperlukan. Okay. Okay, dan seterusnya mungkin saya akan laju sikit kat sini. Okay, yang ni
adalah satu kriteria yang kena buat jugalah ni STEM ni, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Yang ini kena masukkan dalam buku nanti tu, dalam pages nanti kena terangkanlah macam mana. Contoh kalau saya dari segi sains, saya masukkan elemen, saya gunakan gravity tadi. Kami gunakan gravity untuk memisahkan air dan minyak. Okey, teknologi kita orang pakai Snapfit. Macam tu contohnya lah. Kalau engineering apa? Okey, kalau engineering dalam proses ni kita dah masukkan proses selection tadi. Okey, kalau dalam matematik kami nak kira berapa lama masa diperlukan untuk penuhkan grease trap tu. Okey. Alright. So sekarang saya nak tunjukkan sedikit. Okey, ambil nafas sekejap Saya rasa dah 20 minit juga cakap macam sedar tak sedar. Okey, so kita ambil nafas sekejap. Okey. So, kalau ada soalan nak tanya boleh tanya di chat box. Okey, boleh juga tanya di tanya chat box lagi better lah. Tapi kalau rasa penting nak tanya boleh juga I mute mic rasanya. Okey, kalau tak boleh tanya di chat box. Dr. Nizam ada kat situ, dia boleh sampaikan kepada saya. So anak-anak atau pelajar semua boleh bertanya sebentar kalau ada apa-apa nak tanya ke tidak ke. Okay. So tapi so far dekat chatbox tak ada kecuali yang tadilah dia tanya cerita apa tu nama tajuknya. Okay. Cerita dia Vertical Horizon Azam. Okay, ada satu soalan. Konten-konten ini mesti ada dalam EPUB kan? So kalau yang ni sepatutnya kena ada lah sebab inilah antara kriteria yang akan kami nilai nanti berdasarkan apa yang awak semua fahami lah. Especially sebab kita punya workshop pun memang title pun dah besar-besar STEM. So ini yang perlu adalah dalam design thinking nanti dalam pages, iaitu dari segi sains, teknologi, engineering dan matematika. Dari segi itulah apa yang diperlukan. Okay. Lepas tu ada satu lagi soalan, apakah full form PUH? Dia PUGH ya, bukan PUCH. Boleh PUGH. Okay. Boleh Dr. Juf terangkan sikit? Apa dia? Terangkan pasal PUGH. PUGH tu Pew Selection Method, table yang saya tunjukkan ni. Okay. Tapi dia kalau nak cari boleh cari juga. Okay. Tapi hanya dia adalah satu metodologi ataupun satu cara untuk memudahkan kita nak decide yang mana kita nak proceed kan. Sebab tadi dalam plan kita ada beberapa option. So kita pun nak bincang dengan kawan, kalau kita tak ada satu method boleh bergaduh kan, semua nak ni, saya nak ni, saya ni kan. So kalau kita buat macam ni kan, kita boleh bagi markah tadi yang saya cakap kan, kita bagi markah. Okey. Okay, kalau good bacteria, okay, contoh dari segi cost ataupun dari segi maintenance lah, kita pergi bawah ni. Dari segi maintenance, kita cakap, okay, passive yeast trap nombor 3. Kita pilih satu dulu, jadikan dia sebagai reference atau sebagai perbandingan. Yang nombor 3 ni yang kita jadikan tengah-tengah. Okay, so untuk passive yeast trap ni, maintenance dia taklah susah sangat sebab antara maintenance yang penting adalah kena bersihkan kontainer tu lah. Kalau yang minyak tu dia dah penuh, kita kena keluarkan dan simpan ataupun jual lah minyak yang terkumpul tu. Okey, tapi pula kalau skimmer ni maintenance dia lagi teruk. Sebab apa? Motor tadi. Dia cakap ada motor yang kita kena gunakan. So kalau mak-mak kita kalau benda tu rosak, memang tak jalan lah. So tak tahulah kan macam mana. So compare tu berbanding kepada passive yeast trap, skimmer lagi susah. So sebab tu markah dia 2. Yang ni tengah-tengah 3. Kita akan cari satu yang kita, bergantung pada kriteria, kita pilih satu jadi tengah. Okey? Bakteria pula maintenance taklah susah sangat. Kita dah letak bakteria kat situ, kita biar je. Sebab bakteria ni dia akan membiak, dia akan hidup lah insya-Allah. Memang itulah kehidupan dia kan, dekat minyak, dekat ni dia boleh hidup lah. Macam tu. Contoh lain macam ni, human skill needed to operate the device. Okay, skimmer pula nak operate dia senang je. Tekan satu switch hidup. So kita letak dia tengah-tengah. Manakala skimmer pula dia manakala grease trap pula lagi senang, tak ada switch pun. Biar je dia terus operate. So dia paling bagus. Tapi bakteria pun tak susah juga. Macam itulah nombor 4. Kita dah biar bakteria ada dalam tu, dia akan hidup. Okay, so cuba buat perbandingan ni. Dan ini kenapa penting sebab saya terangkan tadi yang kita nak decide kan, dekat design punya phase ni kita nak decide satu je, kita nak move forward. So that's why kita kena ada satu cara yang baik lah untuk
memilih yang mana kan. Kalau kita tak ada satu cara atau teknik atau metodologi yang baik, nanti kita akan banyak berbahas, macam kadang-kadang boleh jadi bergaduh lah. Bukan apa kita sentiasa percaya apa kita percaya betul kan. Kadang kita cakap yang ni bagus, kawan cakap tak, tu bagus. So kalau kita decide macam gini, insyaAllah kita kena setujulah mana markah yang terbaik. Okay? Okay, saya harap itu dapat membantu. Okay, lepas tu sekarang saya nak teruskan, okay, macam mana kita boleh gunakan iMovie untuk bantu, okay, macam mana kita nak gunakan iMovie untuk membantu kita lah dalam proses design. Dan juga saya akan tunjukkan juga nanti, sebab tadi perasan tak kalau tengok example yang saya tunjuk, saya gunakan juga iMovie untuk proses explore dan juga proses plan. So sebenarnya iMovie ni boleh guna kat semua, macam Keynote juga. Macam Keynote dan juga Pages lah, kita boleh guna kat semua phase sebenarnya, tak ada masalah. Okay. Okay, so contohnya yang ni, inilah proses akhir saya lah. The process begins when the wastewater is coming into the tank after being discharged from the sink. This process is called a filling up process. Next is the trapping process. First, the solid waste which is escaped from the sinkhole and get into the tank will be filtered by a basket. Then, the filtered wastewater is directed down to the tank and later being slowed down and deflected to the top section of the mixture by a deflector baffle. After the wastewater has settled, it would form two distinctive layers, of which oil on the top and water at the bottom. A container will collect the FOG, while the filtered wastewater would go through the vertical baffles to ensure that the wastewater is clear from the FOG. The system requires that the basket has to be emptied regularly, as well as the container that collect the FOG. Next is the cleaning process. The system will produce concentrated solid trap at the bottom of the tank, in which it requires a flush valve to clean the accumulated trap substance. Okay, so nampak tak kat situ? Kalau nampak macam mana visual boleh, animation sebenarnya, animasi boleh menerangkan proses yang saya nak gambarkan tu dengan lebih mudah. Kalau saya cakap 1 jam pun terangkan macam mana grease trap saya tanpa ada animasi ataupun gambar, memang tak faham lah saya rasa kan. So dengan adanya animasi ni, mudah untuk kita menerangkan kepada orang lain kan. Mudah untuk kita menerangkan kepada orang yang tak pernah nampak benda ni kan. So, itu adalah satu perkara yang saya harap adik-adik anak-anak boleh tackle. Sebab kadang-kadang adik-adik ada idea yang sangat bernas sebenarnya. Ada idea yang sangat hebat. Tapi kadang-kadang susah orang nak faham idea tu, jadi orang tak nampak. So dengan menggunakan iMovie ni, saya harap kita dapat memudahkan proses tu, biar orang nampak apa yang kita cuba nak sampaikan kan. So jadi tercapailah apa yang kita nak sampaikan tu. Rupanya memang bombastik idea kalian semua kan, contohnya. Okay, so dalam ni juga tadi ada suara, saya masukkan suara yang kita panggilkan voice over. So saya bukan setakat animasi, tapi saya masukkan suara juga untuk penerangan tu. Dan juga saya ada masukkan juga background music sikit. Okay, background music lah, dia ada latar belakang muzik ya, yang membantu lagi apa orang kata, lagi orang tengok lah, lagi orang rasa nak tengok je. Okay, so saya akan terangkan macam mana proses tu akan berlaku. Okay, so boleh masing-masing boleh juga buka boleh buka iPad. Okay, alright. So buka iPad, okay, ada sikit slow alright. So buka iPad kalian semua, lepas tu cari apa nama dia, iMovie. iMovie dia macam gini, style macam Cikgu mute. Juf, you are mute. Suddenly mute. Yep. Okay, dah okay
Okey, boleh repeat Alright. boleh daripada star tadi, bentuk Ah, star itu Okay, jelas. alright, thank you. Thank you ni penting bagi tahu kan. Ada cerita ada satu profesor tu dekat UK kan. Dia terbagi lecturer 1 jam, rupanya dia mute. Semua orang tak tegur dia. Saya pun tak tahu. So baguslah, terima kasih tegur. Okay, so anda boleh letakkan jari anda antara shortcut dengan kalender ni ataupun kat mana-mana lah kat tengah iPad ni, letak jari, satu jari dan tarik ke bawah. Nanti dia akan keluar spotlight ni. Kita panggil ni spotlight. Okay, ini memudahkan kita nak carilah any apps lah. Bukan setakat iMovie, apa-apa saja movie. Bukan setakat movie, dokumen pun semua boleh cari ya. So boleh tekanlah iMovie, nanti dia akan keluar tu. Logo dia macam tu ya. So tekan, nanti akan terbuka iMovie. Okay, mula-mula mungkin bukan macam tu. Mula-mula mungkin anda akan nampak something macam ni lah. Okay, so dia akan keluarkan lah. Macam saya dah buat beberapa movie, so nampaklah ada yang movie-movie lama. Kalau adik-adik anak-anak tak pernah buat, dia kosong je lah. Dia kosong lagi, okay. So pertama, macam semua apps yang anda dah gunakan 2 hari yang lepas ni, kita bermula dengan tambah. Okay, tambah tu adalah nak start lah plus. Okay, tekan plus. Dia akan keluar movie dengan trailer. Okay, hari ni kita akan cover movie. Okay, trailer ni adik-adik boleh gunakan dan explore mungkin di lain masa, tapi bukan hari ni lah, tak sempat kami nak cover. Tapi trailer ni adalah macam mana yang Dr. Helmi gunakan tu. Yang untuk montage tadi Dr. Nizam ada tunjukkan, itu dipakai trailer. Okay, kalau trailer ni dia dah ada jalan cerita dia. Maksudnya anda perlu masukkan gambar, dia akan keluar. Okay, tapi yang saya nak tunjukkan hari ni adalah movie. Movie ni kita buat sendiri daripada zero. Okay, kita start balik lah. So pemahaman dia kalau faham movie, insya-Allah boleh buat trailer. Okay, so kita tekan movie. Okay, dia akan keluar something macam ni dan kita klik create movie kat bawah tu. Alright, so akan keluar something macam ni semua ada Okay, dah keluar something macam ni. Bila dah keluar something macam ni, apa yang kita nak buat sekarang, kita nak masukkan movie. Kita nak masukkan video yang kita nak gabungkan lah. So iMovie ni adalah satu tempat yang mana kita masukkan semua, kita nak buat movie editing. Kita nak buat movie editing. Contohnya kita nak masukkan, yelah kalau kita ambil video kan, mula kita ambil video pertama, kita ambil video kedua, kita ambil video ketiga kan. Macam tadi ingat tak yang asam pedas tu, ada beberapa video kan. So dekat sini kita masukkan semua. Kita nak cantum dia jadi satu movie. Daripada beberapa video yang adik-adik anak-anak dah ambil tu. Okay, masukkan dalam ni lah. So kita masukkan video tu, kita jahit dia semua, kita cantumkan dia dan kita boleh tambah suara dan sebagainya. Okay, so kat sini saya nak tunjukkan, pertama sekali anda kena masukkan, kalau kat bawah ni ada media dengan audio. So nampaklah boleh masukkan media dan juga audio. So pertama sekali tekan yang media tu dan masukkan video. Kalau ada video apa-apa dalam iPad tu boleh masukkan lah. Just cuba je dulu. Saya nak ajarkan technical skill dia. Okay, bagaimana? Macam saya pergi kepada video lah. Yang ni saya akan pergi kepada video atau boleh mana-mana ni. Okay, saya akan pergi pada video dan saya dah buat folder siap-siap lah. So saya pergi kepada folder yang saya dah set kat bawah ni. Okay, tapi kalau adik-adik semua tak ada, mungkin just pergi kepada recently added atau all lah. Cari je any movie, any video yang dah dirakam. Okay, so saya pergi kepada yang stem ni sebab saya dah masukkan semua video-video saya yang pasal projek ni, saya dah letak dalam satu tempat. So saya mudahlah untuk saya nak gabungkan nanti. So saya nak tunjukkan yang pertama adalah yang ni. Okay, macam ni saya tekan. Bila saya tekan video yang sesuai, yang saya nak masukkan, tekan sekali, tap sekali, dia akan keluar tambah tadi tu. Nampak? Dia akan color kuning dan ada play dengan tambah. Play ni kalau kita nak tengok, nak preview. Kan kalau kita nak buka, kita tak tahu video mana kan, kadang video dah banyak sangat, kita boleh tekan play ni untuk dia review lah. Memang yang ni saya nak masukkan. Betul. Kalau betul video ni saya nak masukkan, saya terus tekan tambah. Okay. Macam mana saya dapat video ni? Video ni adalah daripada mana? Panjang ni. Daripada mana? Daripada Keynote. Ya, betul. Siapa tu? Ilman. Okay. Betul, daripada Keynote. Semalam kita buat Keynote, kita susun, kita export dia jadi movie. So sekarang saya masukkanlah movie yang saya dah buat kat Keynote. Okay, part yang Keynote tu saya tak tunjuklah hari ni. Okay, kalau tak sempatlah nak tunjuk panjang kan. So tu ni semua saya buat kat Keynote dulu. Saya buat kat Keynote kan, saya tambah, mula saya lukis, lepas tu saya tambah air ni masuk. Ni semua dalam Keynote ya. So saya sambil saya ambil daripada sambungan daripada Keynote tu.
Okay, so sekarang saya dah masukkan video pertama. Okay, apa yang saya nak buat sekarang, saya nak tunjukkan ni, kita nak masukkan suara. Okay, macam mana nak masukkan suara? Nak masukkan suara, anda hanya perlu tekan yang mikrofon ni. Okay, okay. Saya bawa balik, garis ni penting ya adik, anak-anak garis yang putih ni menandakan kat mana kita nak bermula. Nampak tak garis putih tu? So garis putih ni sangat penting lah. So saya bawa tadi balik semula ke depan. Okay, saya bawa balik semula ke depan sekali. Sebab saya nak tambah mungkin suara kat depan ni lah. Okay, tapi kita boleh ubah, jangan risau. So sekarang saya nak masuk suara, saya tekan voice over kat sini. So bila saya tekan voice over kat sini, nanti dia akan bagi countdown lah. 3, 2, 1, cakap. Terus cakap. Okay, saya cadangkan pakai earphone lagi jelas. Okay, dan keduanya bila nak rakam tu pastikan bilik tak bergema ataupun tak adalah dengar suara adik-adik yang lain tengah main ke kan, bapa tengah, ayah tengah tengok berita, nanti termasuk pula suara tu. Cari bilik yang agak senyap, okey, dan cuba rakamlah. Okey, so bila dah sedia, lagi satu mungkin tips yang baik adalah gunakan buat skrip. Okey, buat, walaupun kita rasa kita confident cakap Melayu atau cakap orang putih atau cakap bahasa apa pun, better kita buat skrip. Okey, bila kita ada skrip tu kita lagi lancar lah. Okey, tapi kalau rasa yakin boleh, tak ada masalah. Okey, so tekan mic tu, dia akan keluar yang ni. So tekan record. Okey, 3, 2, 1. Okey, cakap. Okey, ini adalah proses yang pertama di mana dinamakan feeling process. Okey, bila dah tekan stop. Okey, contohlah macam tu. Okey, so kalau kita dah okey, kita boleh review dulu kalau kita nak dengar balik lah. Tak ada suara, tak dengar. Okey, tak ada suara. Tapi saya ada suara kat situ sebenarnya. Cuma mungkin tak dengar. Okey, kalau sekejap tak dengar suara dari Nizam Tak dengar. Mungkin boleh kuatkan sikit kot untuk yang recording tu, naikkan daripada 100%. Tinggikan sikit. Okey, mungkin itu sebab dia. Okey. Kita cuba sekali lagi. Tak ada juga. Tiada. Tiada. Tapi sebenarnya ada suara di situ. Okey, so kat sini sebenarnya ada suara ni. Sebab mungkin dekat Zoom ni saya menggunakan 2 device, so mungkin dia tak masuk keluar. Tapi sebenarnya ada suara saya. Kenapa? Sebab nampak ni ada wave ni kan, ada bentuk naik turun ni kan. Maksudnya ni suara naik turun lah, rendah. Macam ni dah habis suara ni, dah tak ada suara ujung ni. Okey, so ni kita dah masukkan suara ni. Okey, bila kita dah masukkan suara, kita boleh tambah lagi suara yang next. Katakanlah yang next tu kita cari kat mana. Katakanlah air start turun ni aja, kita nak cakap kan. Contohnya, pergi ke putih tu, line putih ni bawa ke mana, kat mana kita nak start cakap. Again, tekan record, dah cakap. 3, 2, 1. Selepas proses itu berlaku, ayat akan mula memenuhi ruang di dalam grease trap. Contohnya dah siap habis. Okey, boleh accept, dengar. Okey. So dah ada lagi yang next. Okey, nampak tak? Okey. Okey, contohnya, okey, contohnya yang seterusnya, contohnya kat depan ni adik-adik dah masukkan suara lagi. Okey, contoh dekat mana contoh kat sini, nampak tak perubahan daripada ni trapping dengan feeling kat atas ni. Kita tengok kat atas ni, perubahan daripada feeling proses kepada trapping proses. Contohnya, saya akan buat kat sinilah dia habis. Saya nak potong video yang panjang ni jadi 2. Okay, ada 2 cara. Yang pertama, bila adik-adik nak convert kepada iMovie, mungkin boleh tak payah macam saya ni, daripada slide 1 sampai slide 10 saya convert jadi satu video. Tapi adik-adik boleh buat juga, contohnya katakanlah yang filtering proses tu daripada slide 1 sampai slide 3 contohnya kat Keynote, just convertkan slide 1 kepada slide 1, dari slide 1 kepada slide 3 kepada satu video dulu. Lepas tu slide 4 kepada slide 6 contohnya kan. Tu lagi senang lah. So kita masukkan satu-satu. Tapi yang sekarang ni saya dah masukkan semua panjang. Tapi saya nak potong dia. So apa saya boleh buat? Saya pergi kepada, tekan video tu. Nampak tak jadi kuning sekarang? Tadi tak ada kuning kan? Sorry. Kat sinilah katakanlah sebelum saja trapping proses ni berlaku, kat sini saya nak potong dia. Saya tekan dia jadi kuning. Saya tekan split ni. Nampak perkataan bawah tu keluar. Tadi tak ada Macam ni tak ada kan? Bila saya tekan jadi kuning, baru bawah tu keluar. Yang bawah ni keluar. Okey? Bila dia dah keluar, saya tekan split. Dia akan potong jadi 2.
Kenapa benda ni penting? Sebab bila kita splitkan ni, kita boleh buat dua benda yang berbeza kepada video pertama dan video kedua. Okay? Contohnya kalau yang pertama ni nak tukar filter contohnya, mungkin adik-adik nanti kalau tengok kat bawah ni ada filters bawah ni, boleh explore ya. Ada filters. Filter ni kita nak tambah efek lah. Contohnya adik-adik nak terangkan yang mungkin gambar tu memerlukan macam dia zaman lama sikit lah. Zaman 60-an ke 70-an kan, nampak macam movie lama, Charlie Chaplin punya style gitu kan. Boleh tekan kat situ. Nampak tak? Boleh tekan filter silent era. Tapi dia hanya apply dekat yang pertama tadi. Kalau saya tak potong tadi, dia akan apply kepada semua. Mungkin itu yang adik-adik perlukan, tapi mungkin itu tidak kan. So bergantung. Saya nak konsep tu adik-adik faham dulu. Okay, so terpulang. Kalau perlu gunakan. Kalau tak perlu, tak perlu. None. Okay, contohnya. Ataupun nak tambah title kat bawah ni. Sebab saya dah tulis kat atas ni kan, tadi filling process, filtering dan sebagainya. Kalau tak tulis, boleh tekan title kat sini. Okay, boleh tambahkanlah title. Contohnya tambah title nak tulis lah. Contohnya tadi saya nak tunjuk filtering process. Boleh tunjuk kat situ contohnya. Tekan ni, tekan. Bila tekan tu keluar, edit dia perkataan tu. Contohnya filtering. Tapi saya tak perlulah untuk video saya. Okay, filtering process. Okay, nampak tak ada colour putih? Mungkin tak sesuai. Boleh tekan balik perkataan tu dan pergi kat bawah sini. Nampak ni, tepi ni. Kita boleh tukar font yang sesuai dan kita boleh tukar colour. Contohnya mungkin colour hitam lah. Okay. Dan keduanya kita boleh pergi ke button 3 ni. Kita boleh letak dia dekat mana. Contohnya kita nak letak dia dekat style ni. Kita letak kat bawah. Kita tak mengganggu kan. Bergantung bergantung. Saya tak cakap mana betul mana salah. Bergantung. Okay. So contohnya macam tu. Dan kat mana title ni akan apply? Hanya pada yang pertama sahaja. Yang kedua tak adalah nanti. Yang pertama lah. Okay. Yang kedua tadi tak ada. Title tu akan hanya berlaku kat sini. Okay. Dia tak akan berlaku pada yang movie keduanya. Okay. So itulah salah satu cara macam mana kita boleh masukkan dan macam mana kita boleh buat movie dengan pantas. Okay. Kalau nak masukkan, bagaimana nak masukkan pula background music tu, kita boleh pergi kepada audio. Okay. Pergi kepada audio. Pergi atas ni, soundtrack. Nampak? So kat sini ada macam-macam soundtrack. Okay, boleh gunakan. Okay, boleh guna mana sesuai. Again, cari mana sesuai. Jangan terangkan pasal, tak tahulah pasal apa kan. Tapi muziknya terlalu keras contohnya atau terlalu laju. Kena sesuai. Okay? Bukan kita letak apa yang kita suka, tapi kita letak apa yang orang yang nak dengar tu rasa agak-agak yang sesuai. Okay, so cari muzik yang sesuai. Contohnya, katakanlah saya nak masukkan satu muzik. Contohnya lah, saya pergi bawah sekali, saya suka muzik yang bawah ni je, yang simple-simple je, okay. Contoh yang ni lah, simple. Boleh tekan dulu. Alamak, tak dengar Tak dengar. Dengar Okay, dengar. Dengar juga, okay. dengar. Clear. Okay, baik. So, contohnya muzik ni saya dah suka, saya tekan, tambah aja. Okay. Background muzik ni, dia memang bijak lah. Dia akan letak background muzik ni sampai akhir. Tak payah fikir dah. Dia memang akan letak background muzik ni sampai akhir. Sampai hujung ni ada. Yang saya tak tipulah. Memang ada tengok. Sampai hujung ada. Dan hujung dia nanti dia akan nice je. Cantik je dia akan habis. Jangan risau. Dia pandailah dia. Dia pandai adjust sendiri. Lepas tu, suara kita pun bila dia tahu kita bercakap, dia akan slowkan. Dan bila macam ni ada gap, tak ada saya tak ada cakap kat situ kan. Dia akan kuat sikit balik. Okay. So, tapi kalau rasa tak sesuai juga, apa adik-adik boleh buat, pergi tekan kat music tu dan boleh pergi. Bila dia dah kuning ni, dia dah select tengok penting kat mana kuning ni. Kalau saya tekan yang kuning tu dekat recording, maknanya saya adjust yang kat kuning ni. Tapi kalau saya tekan yang kuning kat bawah ni, maknanya yang ini yang saya adjust. Maknanya kalau saya letakkan, kalau saya nak kurangkan volume, dia akan berlaku di yang background music. Yang sesuai adalah sebenarnya background music orang 40-50% je. Kita tak nak music yang terlalu kuat sebab kita nak orang dengar apa kita cakap. Okay? Background music tu hanya memenuhi ruang saja. Okay? So contohnya macam ni. So tak tahu dengar ke tak ni? Tak dengar Itulah tak dengar. Saya rasa ni ada masalah sikit dengan Zoom ni lah. Okay, tapi sebenarnya ada. Okay, suara saya yang tak dengar tu. Okay, so tapi percaya kan ada kan? Tak percaya kan? Okay. So, okay, ni salah satu cara mudah macam mana kita boleh masukkan music, masukkan voice over. Voice over tu suara kita. Kita boleh masukkan background music. Dan juga kita boleh masukkan filter dan sebagainya lah.
Kalau sesuai boleh masukkan titles, okay. Dan speed ni saya tak sentuh tadi, tapi speed ni kita boleh kontrol kelajuan lah. Okay, kita boleh kontrol kelajuan. Kalau kita nak video tu laju sikit ataupun kita nak video tu slow sikit, okay, kita boleh tekan speed. Okay, nanti saya tunjukkan mungkin di example seterusnya. Okay. Tapi kena letak kat tengah ni Sir. Sebab nak jatuh. Apa dia tu? Terlupa Okay, nak mic ke nak tanya soalan? Tak pasti, tapi saya dah mute kan dia, Jo. Okey. Kalau ada nak tanya boleh tanya dan boleh tanya jugalah di chat box, okey. Alright. So contoh yang kedua saya nak tunjukkan adalah saya nak tunjukkan yang green screen tadi sikit. InsyaAllah masa pun ada lagi ni Ada. Okey. So saya tunjukkan so kat sini kita banyak nak share ni tapi itulah. Okey. So untuk green screen ni kita perlukan 2 video. Okey. So green screen ni kalau biasa tengok cerita animasi macam Avengers kan, cerita Spider-Man dan sebagainya, sebenarnya diorang tu semua berlakon depan skrin hijau ataupun green screen. Okey. So green screen ni kita boleh gunakan 2 cara. Yang pertama kita letakkan green screen tu kita masukkan teks. Maksudnya saya pakai video saya, nampak belah kiri ni saya dah share, nampak kan? Nampak Pak Dr. Nizam? Dah, nampak. Okay, alright, baik. Okay, so contohnya saya nak tunjukkan kat sini yang gambar ni gambar saya tengah makan asam pedas ni saya nak kekalkan, tapi saya nak tambahkan efek. Contohnya saya nak tunjuk asam pedas power ni kan, tadi dia keluar dekat tepi ni. So yang asam pedas power ni dia colour hijau. Faham tak? Tapi sebab saya nak kekalkan background saya. Okay? Tapi pada masa yang sama kita boleh buat the opposite. Contohnya yang ni, ingat tak tadi gambar yang saya tunjukkan saya duduk kat tepi sinki kan, bersidai tepi sinki ni. Yang kat sini, saya yang background ni pula saya nak kekalkan. So, saya duduk depan kain hijau macam ni. Sebenarnya saya duduk depan kain hijau ni lah. Sebab apa yang hijau semua keliling saya ni, saya boleh hilangkan nanti. Okay? Faham tak konsep tu? Penting konsep tu? Okay? So kalau Spider-Man tu contohnya ataupun Avengers lah, dia nak berlakon dekat angkasa lepas, so sebenarnya dia diri depan kain hijau kan. So kain hijau tu nanti akan ditukarkan jadi angkasa lepas. Macam itulah maksudnya. Okay? So saya tunjukkan yang atas ni dulu, green screen ni dengan saya nak masukkan yang hijau yang ni kita boleh buat dalam Keynote. So pergi Keynote, jadikan skrin belakang hijau dan tulislah perkataan yang sesuai. Contohnya lah kalau nak menerangkan efek lagi lah. Okay, nak menambahkan efek kalau sesuai. Okay, jadikan dan export yang file Keynote tu jadikan kepada image boleh, kepada movie pun boleh. Kalau anda ada animasi macam ni, saya ada animasi lah ni. Dia keluar anak panah ni, baru perkataan ni keluar, saya tukar slide tu jadi movie. Okay. So, sekarang apa yang kita perlu buat? Okay, kita pergi ke again. Dia tak semestinya hijau, dia sebenarnya color yang kontras. Tapi color yang selamat kita gunakan biru atau hijau lah. Paling jelas. Yang kontras dengan kita, dengan apa image yang ada kat dalam skrin kita. Tu yang paling sesuai lah. Apa dia, Dek? Apa dia, Dek? Kontras tu apa? Kontras tu berbeza. Contohnya, kalau skrin belakang tu hitam, depan tulisan dia putih. Dia sangat berbeza, dia berlawanan. Sangat berlawanan. Contohnya, itu masuk kontras, dia sangat berbeza. Okey? Macam lelaki dengan perempuan tu kontras lah, berbeza, sangat berbeza. Okey? So warna tu kena jelas. Warna yang skrin belakang dekat image di depan tu kena kontras, kena berbeza. Okey? Alright. So contoh lagi saya buat, contoh saya buat yang barulah. Saya tekan plus, movie, patut dah laju ni kan. Create movie bawah tu. Okey. So sekarang saya perlu masukkan video dulu. Okey, video yang pertama kita perlu masukkan adalah video yang bukan hijau. Okey? Masukkan video yang bukan hijau. Okey. So cari video tadi, dah rakam tadi kan, katakanlah dah buat scene ke apa, cari video yang bukan hijau dulu. Okey, mana video saya yang bukan hijau yang saya tengah makan, yang bawah ni. Okey. Saya yang bawah ni, yang ni. So saya tekan video ni again. Kalau tak yakin video ada banyak, boleh tekan play dulu kan. Tengok. Yang itulah. Okay, so tekan plus. Okay. Lepas tu kita boleh pergi ke
Sorry. Tekan plus. Saya tekan back pula Yang ni untuk undo lah So kita pergi ke depan. Kalau nak laju pergi depan, tekan yang ni je. Contohnya kat belakang ni kan. Nanti belajarlah. Bila dia kecil ni, bila dah selalu buat nanti akan perasan. Tekan ni, dia akan terus pergi ke depan. Tak payah tarik kan. Dah ajar guna nanti nampaklah trik-trik ni. Okay. So saya dah masukkan ni. So sekarang saya nak masukkan yang tadi asam pedas power tu kan. Kataan asam pedas power tu. So apa boleh saya buat? Saya cari video yang tadi tu. Saya dah convert tu kepada video daripada Keynote. Yang ni. Okay. So yang ni. 4 saat ni. So apa yang perlu saya buat sekarang? Saya tekan video tu. Tapi jangan tekan plus. Tadi kita tekan plus kan. Sekarang nampak tak? Dia ada button 3 titik ni. Tekan yang tu. Tekan yang tu. Masukkan green blue screen. Semula saya tekan video tu. Dia akan keluar 3 titik. Kalau video tu bukan hijau. Ataupun video yang kedua ni. Dia akan keluar 3 option tau. Yang tadi 2 je kan. So saya tekan yang 3 titik ni. Pergi green blue screen. Okay. So, dia akan keluar macam tu. Biar kejap. Okay. Sorry, saya salah letak video Itu video yang burp. Okay, kalau salah tak ada masalah. Kita boleh pergi tekan video yang mana kita tak salah tu, tekan tong sampah ni. Very intuitive kan? Very very sangat mudah diingat lah. So kalau tekan video tu, tekan tong sampah. Okay, saya sebenarnya nak masuk video yang bawah dia, yang ni. Tekan lagi 3 titik, green screen, blue screen. Nampak? Okay, tunggu kejap. Alright. So, apa kita boleh buat? Dia tengah masuk tu. Okay, tapi saya nak adjust. Sebenarnya saya nak keluar asam pedas power tu, contoh kat sini. Bila saya start makan. Apa perlu saya buat? Logiknya ataupun secara intuitively ataupun secara semula jadi anda akan berfikir kita tarik je lah kot. Betul, tarik je dia. Tekan video tu, tarik je pakai jari ni. Okay, tekan dan tarik dia, angkat dia. Pergi ke depan. Contohnya kat sini saya nak start. Contoh kat sini kan, saya start makan je, keluar. So tariklah kat tempat yang sesuai tu. Okay, so sekarang kalau dah jadi, saya tengok. Okay, so nampak? Baru dia keluar. Dia bling-bling ke apa. Okey, contohnya pula sampai kat sini, alamak hilang pula kan. Kita pun rasa sampai kat sini dah nak habis lah. Tak nak lah ada video bawah lagi tu. Tak nak aja tunjuk video ni lagi kan. Apa kita boleh buat? Adik boleh tekan kat sini. Tarik yang kuning ni. Tekan ni, kuning tarik. Pendekkan dia. Nampak? So dia habis samalah. Sebab okey, nampak? Habis. Masuk video lain contohnya. Okay, contohnya nak masuk video yang kedua pula. Okay, video yang kedua, video yang ni lah. Yang saya dah lepas makan, saya kenyang kan. Saya masuk tekan sini, saya tambah pula. Nampak? Okay, dan saya pergi depan balik. Bukan yang tu, sorry. Yang ni salah maaf. Yang itu yang saya dah siap. Yang ni sebenarnya. Ni kekenyangan ni. Okay, masukkan ni. Okay, nampak tak dia macam gini ni? Maksudnya sebab video tu saya simpan kat iCloud Tapi saya boleh tekan tu je lah. Nanti dia download kejap. Okay, kejap je. Okay, nanti dia akan keluar macam ni lah. Okay, tambah. Macam tu. Okay, dah kekenyangan. Okay, yang ni sampai sini kan. Kalau dia terlajak sangat, okay, tarik lagi. Kan? Saya nak dia cantik habis-habis tu. Habis je hilang, tukar video lain. Kan? Macam tu lah cara dia. Sama, macam nak masukkan hijau tu sama juga. Cari video yang hijau tu dan masukkan. Okay. So far so good. Okay, tekan situ. Green screen, blue screen. Mudah Saya rasa mudah lah. Adik-adik semua anak-anak lagi muda-muda ni insyaAllah cepat. Tak takut mencuba kan. Saya rasa jangan takut cuba iPad ni takkan meletup lah. InsyaAllah dia takkan meletup So cuba je. Cuba je butang-butang kan. Cuba belajar. Okay. So contohnya lah. Burp tu terlajak. Okay, nak adjust kat sini cantik sikit. Macam tu lah. Tengah pusing perut tu baru burp tu keluar. Macam tu. Okay. So tu caranya lah. Itu yang pertama. Okay. AR besok AR kita akan start besok. 3 hari kita akan cover AR. Besok, lusa dengan tulat So hari ni last lah kita tengok yang iMovie ni. Okay. So ni yang pertama. Yang kedua, saya nak tunjukkan. Okay, saya buka projek baru lagi. Movie. Okay, masa pukul berapa ni? Pukul 4. Okay. Okay, Dr. Nizam Masa? Okay, boleh teruskan lagi. Boleh teruskan, alright.
So saya nak tunjukkan sikit yang kat iMovie, yang ni lain pula. Yang ni, macam saya cakap ni, kalau kita nak pergi angkasa, kita nak pergi tempat yang kita tak boleh nak pergi. Contohnya kan, macam kalau nak terangkan macam contoh Puan Reha dengan Puan Asma punya semalam kan, nak terangkan pasal kat sungai. Takkan kita nak diri, contohnya kita nak diri atas sungai tu kan. Memang tak boleh lah. Okay? Tapi kita nak tunjukkan lah, mungkin ada sesuatu yang kita nak tunjukkan. So kita boleh gunakan green screen. So adik-adik, anak-anak boleh diri berlakon depan kain hijau. Okey, tak semesti kain hijau kalau kat rumah tu ada dinding color hijau, okey, ataupun color biru, okey, boleh guna, boleh cuba. Boleh guna kain dinding, okey, ataupun ada kain hijau langsir kat rumah. Tapi langsir tu kena tegakkan lah, jangan kedut-kedut. Kalau kedut-kedut tu nanti dia tak hilang. Bukan tak hilang, nanti ada bayang-bayang, nanti nampak garis-garis tu tak cantik. Cubalah, cuba. Dia bagus tegangkan dia. Dia ada kena tegang. Sebab tu dinding paling baik kalau ada dinding lah. Kalau tak, boleh cat sikit lah. Tapi jangan, kena tanya dulu lah. Kena tanya dulu kalau nak cat dinding tu. Alright, so macam mana kita nak buat tadi tu, yang saya nak tunjukkan yang mana saya duduk kat tepi sinki tu tadi. Saya bersidai kat tepi sinki tu. So pertama sekali, masukkan video yang bukan hijau. Kan saya cakap kan. So yang saya bersidai depan kain hijau tu akan masuk kemudian. So sekarang saya masukkan dulu video yang bukan hijau. Yang mana video yang bukan hijau adalah saya ni sebenarnya tindakan yang buang asam pedas dalam sinki ni, tak boleh diikut ni Okay, so contohnya yang ni lah. So saya masukkan video ni dulu, nanti saya nak masukkan pula saya pula yang kat hijau tadi kan. So saya cari video saya depan hijau tadi. Ni tengok banyak tau ni, tengok saya dengan Dr. Nizam, kami try banyak kali. Okay, kena tahu position juga tu kat mana. Orang yang ambil video tu kena tahu nak letak. Contohnya kami nak bercadang nak letakkan saya kat sini. So kena agak-agak dulu tau. Kena agak masa ambil gambar tu, kena position tu kat mana tu. Kalau kena ukur sikit lah. Kena, benda ni nak diterangkan dengan kata ada step yang sangat jelas pun tak ada jugalah. Cuba-cuba kita cuba nak cantik, kita cubalah. Kan, kena cuba baru dia jampak jadi. Kalau ambil video ke depan sangat, nanti saya duduk kan. Mungkin saya duduk tu dekat sini. Tak cantik tak realistik kan. Saya nak betul-betul nampak dekat sini ataupun bukan dekat sini kan. Sebab tu masa ambil video ni kena sesuai. Contohnya yang ni lah. Mungkin yang ni kot. Kan, yang ni saya dah adjust sesuai dengan Dr. Nizam. Betul-betul saya kat sini. Okay. So, saya pergi 3 titik ni, masukkan green screen, blue screen. Nampak? Yang ni bukan video yang sesuai kot rasanya. Okay. Sebab dia dekat depan kan. Okay. Apa yang kita boleh buat, nampak sekarang tak jadi lagi kan? Okay, tak apa, kita ada cara dia lah. So, nampak macam tak sesuai ni kan? So, kita tekan video yang mana kita nak adjust tu, sebenarnya kita kena ubah dia punya strength kekuatan video tu kita kena ubah. So, kita pergi video tu, yang atas ni, yang hijau. Okay, first kita pergi kepada yang mana saya punya ni? Okay, yang ni. Pergi ni, kita nak pilih kawasan mana je kita nak pilih. Ni, kita panggil ni, kita nak pilih kawasan mana yang kita nak kekalkan hijau saja. So, kita kan kotak yang ni. So adik-adik boleh pilih, nampak tak? Nampak. Kita pilih yang penting je. Tapi kalau tangan tu tengah melambai-lambai ke naik ke atas, pastikan kotak ni cover tangan tu juga. Kalau tak cover tangan tu, nanti dia hilang tangan tu. Sebab macam ni kan, saya just nak cover kawasan yang saya nak tu je. Macam tu. Tapi video ni again tak sesuai kan, dia ke depan sikit. Nampak tak? Dia duduk depan corner, tapi boleh lah. Sebenarnya ada video yang lagi cantik, tapi saya tak nak ubah lah kali ni. Nampak tak? Ini saya tadi masukkan, dia berkedut-kedut. Okay, nampak dia keluar. Berkedut-kedut. Kalau pakai langsir mak mungkin berkedut kan. So keluarlah dia. Okay, bila kita dah pilih bahagian yang mana kita nak pilih saja, yang lain kita biar, kita boleh tekan yang atas ni pula. Ini kita main kekuatan dia. Okay, kekuatan ni kita boleh main adjust, nampak? Dia boleh hilang. Kita kalau ni terlalu kuat lah. Kalau kita kurangkan terlalu kuat, dia boleh jadi hilang, halimunan. So kita kena adjust dekat mana yang sesuai. Nampak tak? Mungkin yang ni ke. Okay. Tapi yang ni bukan video yang baik sebab nampak kedut tu. Okay. So kalau boleh pilih yang tak ada kedut lah. Sekarang saya nak tunjukkan saja. Okay. Okay, contoh macam tu lah. Tengok keluar pula suara Okay. Okay, contoh macam tu lah. Nampak? Okay. So macam tu lah. So bagaimana kita buat tadi kan, ada dua cara kan. Satu,
Yang hijau tu adalah tulisan, yang hijau adalah kita. So ada 2 cara macam mana nak buat green screen. Terpulang yang mana yang sesuai. Okay, yang mana konteks sesuai. Nanti boleh tanya-tanya juga lagi dalam grup kan, kita ada grup Telegram, boleh tanya. Okay, boleh tanya, boleh tanya jika ada pendapat atau masalah dan sebagainya. Okay, so apa lagi saya nak share? Mungkin saya boleh sharekan juga dekat audio ni, nanti adik-adik boleh try. Kita panggil sound effect kat bawah ni. Sound effect ni kita boleh gunakan lah. Contohnya lah kalau sesuai, okay, katakanlah dalam projek anak-anak adik-adik tu ada bunyi apa? Ada bunyi kriket contohnya. Okay, boleh masukkan bunyi macam tu. Masukkan dia plus. Okay, tapi panjangkan bunyi kriket ni. Katakanlah nak pendek aja macam tadi dah tahu kan. Boleh tarik dia. Contohnya nak bunyi kriket ni bukan kat depan ni, nak kat tengah. Tarik sikit. Boleh adjust. Simple kan? Konsepnya sama. Kita tarik, drag, pendekkan, panjangkan atau potong. So konsepnya sama. Nak masukkan suara, sama. Masukkan suara terus. Tekan pada mikrofon. Okay? Okay. So, ada apa soalan boleh tanyakan. Kalau tak saya nak wrap up sikit. Saya rasa dah pukul 4:10, 7. Kita sampai pukul berapa ni, Dr. Nizam? Kalau ikutkan perancangan sampai pukul 4 suku. 4 suku, okey. Boleh. Dr. Juf, saya rasa ramai yang bertanya ni ramai kain hijau. Okay. Ada yang tanya sampai nak beli dekat mana, dekat Shopee lah apa semua tu. Boleh terangkan sikit tak warna apa yang diperlukan and so on, sebab ramai juga yang perlukan penerangan sikit ni berkaitan warna. Okey. Kain hijau tu macam saya terangkan tadi, kalau kat rumah ada dinding hijau atau dinding biru, boleh gunakan. Cuba dulu ambil gambar, jangan berdiri dulu kan. Kalau kat rumah ada dinding biru yang sesuai kan. Ada langsir tadi, langsir mak kali hijau yang besar, contohnya tingkap besar, okey pergi. Boleh guna. Cuba dulu. Kalau tak ada, okey kalau nak beli boleh. Boleh beli kat kedai tapi cari yang jangan yang jarang. Kita nak cari kain yang tebal. Okey, yang tak ada, yang tebal lah, yang tebal. Yang kurang ada shadow. Okey, bila kita ambil gambar tu dia tak ada macam kedut-kedut kan. Yang kain yang licin kain yang licin. Okey, boleh juga kalau nak beli dekat Shopee. Saya pun beli juga yang panjang kami punya tadi tu, kami beli kat Shopee lah. Yang tadi kami punya tu kami beli kat Shopee tu sebenarnya. Tu dalam harga RM200 lah macam itu kalau nak beli, tapi tu besar. Itu memang nak buat berenang pun boleh kan. Nak besar, cover satu. Berapa besar dia Nizam, Dr. Nizam? Saya tak ingat, 3 meter kali 3 kali 6 meter. 3 kali 6 meter. Besar lah. Cuma itulah saya tambah sikit yang warna tu kan, kalau adik-adik atau pelajar-pelajar masih risau susah nak cari kain warna hijau ke warna biru ke, sebenarnya boleh gunakan dinding rumah warna putih. Tak ada masalah, boleh gunakan juga. Dia sebenarnya warna apa-apa je boleh gunakan. Cuma kenapa selalu dipanggil blue screen atau green screen, sebab warna tu yang paling kontra ataupun paling nampak berlawanan dengan warna-warna lain. Yang penting kalau dinding tu kali hijau atau dinding tu kali biru, jangan pakai baju biru pula kan. Kalau pakai baju biru, seluar biru, nanti nampak kepala terbang, kepala terapung dengan tangan terapung, sebab yang hijau tu dah akan hilang. Menarik, konsep green screen ni memang menarik dan memang kalau tertanya macam mana dia orang buat movie animasi tu memang green screen lah. Kalau macam Spider-Man, Avengers dan sebagainya tu memang green screen. Lord of the Ring, semua tu adalah green screen. Okay, boleh cari, boleh baca sikit. Kalau nak tanya pun boleh tanya. Okay, saya warna-warna ni kurang sikit, rabun warna sebenarnya. So Dr. Nizam ni banyak bantulah kalau pasal warna ni. So okay, nampak tak video ni sebenarnya video saya juga. Dr. Nizam yang ambil, saya yang tuang ni. Baju saya kan nampak hijau kotak-kotak tu dan baju yang sama ni. Sebenarnya orang yang sama kan, pada masa yang sama boleh berada pada masa yang sama kan. Kalau dari segi logik tak logik tu, tapi dengan teknologi boleh. Okay, so mungkin saya boleh wrap upkan sikit. Kalau ada soalan lagi mungkin Dr. Nizam boleh sampaikan kepada saya. Okay. Sorry, saya nak pergi balik kepada. Okay, so mungkin ada yang saya tak cover, ada saya cover lah. Yang ni saya nak tunjukkan yang iMovie boleh digunakan untuk membantu kita menerangkan. Okay, menerangkan satu masalah atau menunjukkan satu masalah. Okay, macam tadi kan kami cuba tunjukkan yang macam mana masalah yang terjadi. Baru judges nampak, baru awak punya investor nampak, baru awak punya
contohnya awak produk ni awak nak pitch ataupun pitch ni awak nak jual produk awak ni kepada satu company, pada satu syarikat. Kalau tunjukkan iMovie, gunakan movie, gunakan animasi, mereka akan lagi nampak apa yang awak cuba nak sampaikan kan. Tadi saya dah terangkan. Okay, so ni contoh saya lah. Contoh saya tadi yang duduk bersidai tepi singki. Sebenarnya tampak kami rakam dekat bilik ni, bilik pensyarah ni lah. Kami blok jalan, jangan kasi dia orang lalu lah. Yang kacau dulu kan. Dan macam ni Dr. Nizam nak nampakkan saya kecil, Dr. Nizam ambil video tu tinggi sikit. Macam dia letak kerusi dan sebagainya, dia ambil daripada macam sudut tinggi gini lah. So nampak zoom tu kecil. Yang ni semua sikit-sikit akan belajar, akan nampak. Kalau nak terangkan semua memang itulah tak tercover lah rasanya. Dengan 1 jam setengah ni, 1 jam suku ni. So kena main benda tu. Kalau nak nampakkan besar, mungkin boleh ambil daripada bawah kan. Daripada sudut bawah, daripada kaki kan. Nampak macam giant contohnya. Tapi again, kalau itu yang sesuai. Okay. Lepas tu yang ni pula, yang kedua ni, saya baling tu kan. Yang saya baling sampah masuk dalam tong sampah. Sama juga. Hijau dengan tong sampah. Tapi yang ni ada trik sikit sebenarnya. Sebab yang ni kena fikir juga ni. Dah advance sikit. Sebenarnya pertama kali saya buat video tu, ini adalah gambar video yang background tu. Lepas tu yang pertama, yang gambar saya depan hijau tu, saya just tunjuk macam konon-konon saya campak benda lah, macam main basketball kan, campak sampah tu. Saya jadikan dia video dulu. Okay, jadikan dia video dulu. Lepas tu masukkan balik dalam iMovie. Nampak ni yang bawah ni sebenarnya. Masukkan balik dalam iMovie. Lepas tu saya buat kat Keynote pula gambar kertas ni. Nampak tak? Dia dah dapat 2 kali dah. Okay. So mula-mula saya jadikan dia movie panjang dulu, saya dah save dia. Mula gambar saya ni tak ada kertas pun, macam action ada apa invisible punya sampah lah. Tapi bila saya dah siap buat video ni, saya masukkan balik dalam iMovie dan saya masukkan green screen pula lagi dalam Keynote. Yang tu yang dalam green screen Keynote ni saya lukis kertas ni berpusing. Tu challenge tu kalau boleh cuba. Nampak tak ada banyak variasi lagi. Dan itulah kena cuba insya-Allah. Okey. So saya masukkan ni lah yang video ni sebenarnya. Ni video kertas ni dalam Keynote saya tambah. Dapat tangkap tak? 2 kali masukkan dalam iMovie tu 2 kali. Okey. So voice over saya dah terangkan, boleh masukkan suara. Okey. Ni macam mana kita boleh gunakan dalam plan lah. Macam ni pun saya masukkan sound effect sebenarnya. Bunyi ni kan. So masukkanlah sound effect kalau sesuai. Yang untuk saya punya ni bila skimmer ni berpusing, saya masukkan suara, masukkan audio hydraulics dalam ni. So bunyi hydraulic ni saya ulang-ulang banyak kali. Saya ulang-ulang dia biar dia jadi panjang. Ni kan bunyi je kan sampai habis. Okey. Okey. So saya dah sampai ke di penghujung. So saya nak terangkan yang sebenarnya ada 4 proses tu kan. Dalam explore saya gunakan green screen 1 dan 2, ada 2 contoh kat situ dan saya gunakan suara. Untuk plan saya masukkan sound effect. Okey, saya ada movie, saya masukkan sound effect. Untuk design saya masukkan saya punya example of macam mana proses tu berlaku dan juga saya masukkan background music. Okey. Untuk evaluation tak ada iMovie kat sini Sebenarnya bila kita dah siap dekat design ni, apa kita boleh buat? Kita boleh tunjukkan kepada macam saya dengan Nizam, saya dah buat satu produk ni kan. Apa yang kami boleh buat user test, kami boleh tunjukkan contohnya kepada mak-mak, okey, kat rumah yang guna singki, bukan siapa mak-mak lah, semua orang lah yang guna singki kan, kita semua guna singki. Saya boleh tunjukkan video ni, saya boleh dapatkan pendapat. Kalau saya ada produk macam gini, tuan puan nak beli ke tak contohnya? Apa yang tuan puan rasa akan jadi masalah contohnya? Itu yang step terakhir lah, kita perlu evaluate kita punya design. Kita tanya pendapat orang yang bakal menggunakan produk kita untuk kita dapatkan feedback. Kadang-kadang kita rasa produk kita ni bagus, tapi kita lupa pengguna akhir lah orang yang paling tahu dan paling arif tentang produk tu. Sebab dia yang guna hari-hari. Kenapa saya cakap mamak tadi, mungkin mak lah yang banyak basuh pinggan kan. Kalau adik-adik selalu basuh pinggan tolong mak, mungkin adik-adik tahu apa masalah kan, nak basuh pinggan contohnya kan dan sebagainya kan. Okay, so itulah proses dia. So dengan itu saya rasa saya akhirilah perkongsian saya dan jika ada persoalan boleh tanyakan lah. Okay, boleh bagi tahu dan boleh tanya. Okay, alright. Terima kasih. Terima kasih Dr. Julfizal. Mungkin saya buka kepada semua untuk bertanyakan mungkin 1-2 soalan sebelum kita akhiri kita punya sesi. Okey. Setakat ni yang saya perasan di chatbox kebanyakannya telah dijawab oleh sama ada saya ataupun Puan Raiha.
Terima kasih. Tapi kalau ada soalan-soalan lagi boleh bertanya secara langsung di sini. Salah satunya saya rasa macam tiada dah ni. Okey, tapi jangan risau sebab kita semua berada di dalam satu grup Telegram. Sebenarnya salah satu lagi, Dr. Nizam, ya saya. mungkin ada satu tadi yang dia tanya macam mana nak detach audio tu. Okey, nak detach audio. Bila tunjuk tu saya rasa mungkin lagi faham kot. Satu Okey, boleh. detach audio. Nak hilangkan suara lah. Boleh, terima kasih Puan Reha. Okey. So mungkin saya boleh tunjukkan sebentar tu, detach suara tu agak penting juga tu. Okay. You want to continue? Yes. Okay. Alright. So contohnya kan, kalau kita ambil video, macam saya dengan Dr. Nizam pun masa ambil video kan gelak-gelak je, suara tu termasuk juga kan. Dan suara tu kita tak perlukan pun. Suara tu kita tak perlukan. Contohnya dalam video ni kan, sebenarnya saya dengan Dr. Nizam masa saya tengah tuang Asam Pedas ni memang ada cakap something lah. Boleh start tuang ke ni apa ke apa kan. Contohnya suara tu kita tak nak dan kita nak buang dan sebagainya. So apa kita boleh buat? Kita boleh pergi kepada video tu, yang ni kan video ni. Kita pergi kepada action. Kita pergi kepada action semula tekan video tu, pergi kepada action dan nampak ni ada detach audio. So boleh detachkan audio. Keluarkan video tu, nampak. Keluarkan suara daripada video tu. Kita asingkan suara tu daripada video tu. So kita boleh buatlah yang sepatutnya. Contoh kalau kita nak, kalau saya biasanya saya pergi ke volume, saya mutekan dia. Saya tekan mute terus. So suara tu mungkin saya nak simpan kan. Tak tahulah, mungkin ada berguna pada masa depan dan sebagainya, tapi saya akan biasa mutekan dia. Okay. Alright. Okay Daniel Okay. Itulah salah satu cara, itulah caranya untuk detachkan audio. Okay. So ada lagi soalan? Kalau boleh saya tengah buka iMovie ni, mungkin boleh terangkan. Okay. So saya rasa soalan, tiada lagi soalan daripada peserta. Itulah. Cara itulah the best, my advice is try lah. Sebanyak mana pun saya explain ataupun even dalam belajar lah, mana-mana ni macam math kot kan, macam math ke sains lah. Kita kena buat lah. Cuba baru nampak nanti, baru ada soalan nanti sebenarnya nanti bila dah cuba sebenarnya. Okey, itu saja. Terima kasih. Alright, terima kasih Dr. Jefizal. So saya ambil semula skrin ya. Okey, boleh. Share screen. Okey. So itulah tadi kita punya workshop pada hari ini yang telah diterangkan oleh Dr. Jefizal Kajanto berkenaan dengan Okey. So lepas ni saya haraplah para peserta atau anak-anak dapat mencubalah penggunaan macam mana nak gunakan iMovie tu di dalam iPad. Tapi kalau ada apa-apa masalah ke persoalan ke, boleh bertanya di dalam Telegram sebab macam biasalah kita sebagai pelajar kadang-kadang kita tak faham, tapi bila kita tanya dengan kawan-kawan, ada kawan yang faham, dia boleh terangkan. So ilmu tu sebenarnya lagi bertambah, lagi kuat. So mungkin dalam Telegram nanti kalau ada sesiapa yang ada masalah boleh bertanya, dan mungkin ada rakan-rakan lain daripada negeri-negeri lain boleh tolong jawabkan juga. So daripada situ sebenarnya ilmu kita lagi meningkat. Okay. So dan jika ada apa-apa pertanyaan lagi, so sebenarnya saya silap tekan. Okay. So kalau ada apa-apa pertanyaan lagi, boleh juga para peserta atau anak-anak pergi ke Facebook group ini, iaitu di Apple Learning Community Malaysia. So sebenarnya di sini kebanyakan adalah cikgu-cikgu yang telah menggunakan atau implementkan di dalam pengajaran mereka di dalam kelas atau di webinar menggunakan device Apple devices seperti iPad dan so on. So mungkin kalau ada apa-apa pertanyaan juga boleh bertanya di sini, sebab kadang-kadang di sini kami macam Dr. Jefizal cakap, kami tak dapat nak tunjukkan semua. Mungkin ada tip and trick yang kami tak boleh nak tunjukkan. Bukan tak boleh, tak sempat nak tunjukkan. Mungkin boleh bertanya di sini dan akan ramai lagi yang akan membantu semua. Okay. So nampaknya tak sabar, ramai dah tanya ni kod-kod semua ni kehadiran. Okay. Untuk hari ini punya attendance adalah yang ini. So kita punya keyword hari ini adalah grease. Okay. So iaitu grease, GREASE sebagai kita punya attendant hari ini, dia punya keyword dia.
tak kisah sama ada huruf besar atau huruf kecil boleh digunakan. Okey. Ya, betul. Muhammad Aidil. Keyword dia adalah grease. Okey, saya bagi masa sedikit untuk mengisinya. Sebentar. Okey. Okay. Alright. Sementara Dr. Nizam tengah update attendance, saya nak tanya Dr. Juf, kalau Boleh. kita guna green screen, apa tips yang doktor boleh bagi untuk dari segi lighting? Sebab saya perasan kalau kita guna green screen, lighting yang gelap ataupun medium samar-samar, bila kita nak edit dalam iMovie dia susah sikit. Betul. Mungkin Cik Doktor boleh kongsikan sedikit tips dengan kami semua? Okay, lighting tu mainkan peranan penting sebab apa yang kita dah rekod tu dah tak boleh nak adjust kan. Itu yang pentingnya preparation lah pada saya. Macam saya Dr. Nizam, bila kami buat benda ni, kami pun buat sedikit preparation. Kita rancang dulu nak buat apa. Okay, dah macam ada pertama, okay mungkin saya keluar sikit lah. Mungkin tadi scene kan, nak buat scene apa. Kami dah rancang dulu kat kertas. Okay, mula-mula kau buat macam ni. Mula beli asam pedas hari tu semua kan. Okay, so kita rancang dulu kerja kita yang pertama. Termasuklah juga lighting dalam green screen tadi. So perlunya juga ada pencahayaan yang baik. Okay, kalau cahaya tu baik, terang, bilik tu terang. Contohnya kalau buat dalam bilik hijau, happen to be awak punya bilik tidur tu hijau dan nak gunakan dinding tu, pastikan bilik tu terang. Ada pencahayaan yang baik. Sebab macam tadi Ustaz Syukri kata, kalau dia pencahayaan tak baik, nanti susah kita nanti bila main strength tadi. Ingat tak bila kita main kat strength tadi tu kan, dia tak jadi cantik. Dia macam ada garis-garis lah, ada hasilnya tu tak macam flawless tau, tak macam real. Tapi kalau cahayanya baik dan katakanlah kontrasnya tadi, kontranya jelas, hijau, pakai dinding hijau, pakai dinding putih atau dinding biru, nanti hasilnya memang akan cantik. Memang nanti adik-adik, anak-anak nampak yang memang ingat tak, okey, kalau kita tengok video, kalau kita tengok berita kan, macam ada pemberita baca menerangkan pasal contohnya pasal cuaca kan, pasal kajian cuaca kan, dia akan terangkan okey hari ni Kelantan hujan banjir. Sebenarnya dia tengah diri atas depan skrin hijau lah kan. Dia depan skrin hijau, dia cakap okey ni Kelantan banjir, Johor pula panas dan sebagainya kan. Okey, Melaka salji, contohnya macam tu lah. So dia akan nampak tak kenapa cantik gambar tu, nampak macam dia betul-betul depan map tu kan, sebab cahaya tu baik. So sebab tu cahaya tu kena baik lah, cahaya yang terang. Yang penting anda tu lah kena dalam cuaca dalam keadaan yang terang. Okay, sebab nanti kita nak adjust dalam iMovie tu lebih mudah kalau kontranya berbeza. Okay, so itulah cara terbaik, memang preparation yang baik lah, cari cahaya yang sesuai. Mungkin jangan buat tengah-tengah malam, tu maksud saya lah preparation kan. Jangan buat bila tengah malam contohnya kan, mungkin bila siang cahaya lagi baik dan sebagainya, ataupun malam mungkin ada lampu yang baik. Itu semua masuk dalam preparation lah. Semua masuk dalam preparation yang mana kita perlu ambil kira lah bila kita nak buat sesuatu. Okay? Sudah berada di akhir kita punya workshop pada hari ini. So pada esok hari, okay, ni kepada yang tak sabar-sabar nak start AR. So besok kita akan bertemu lagi lah dengan saya sebagai penceramah pertama untuk macam mana kita nak menggunakan augmented reality. Okay, so macam Dr. Jivizal dah cakap tadi, kita akan ada 3 sesi untuk augmented reality, iaitu yang pertama sekali dengan saya lah. Saya akan menerangkan sikit dengan basic macam mana nak gunakan reality composer and so on, dan akan disambung semula nanti pada hari lusa dan juga tulat bersama dengan Ustaz Syukri dan juga Dr. Hafizah nanti. Okay. So untuk esok saya harap semua yang ada iPad tu dah siap-siap install lah apps Reality Composer. So besok para peserta saya harap dapat bersama-sama lah dengan saya, kita terus start membuat AR secara basic and so on. Okay. So dengan itu saya akhiri dengan workshop pada hari ini dengan ucapan terima kasih banyak-banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Terima kasih.